Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Kita telah bincangkan pada 2 minggu dulu, yaitu secara ringkas saja berkenaan dengan wakaf, ya. Dan notanya beberapa hari ini dah dapat dulu, ya. Jadi hari ini kita sambung berkenaan dengan wakaf itu, yaitu rukun wakaf, ya. Betul, situ. Rukun wakaf dan syarat-syarat. Yakni orang yang nak wakafkan itu ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Siapa yang dikatakan rukun, apa yang dikatakan rukun. Rukun wakaf 4 perkara. Yang pertama waqif. Ini cakap Arabnya waqif, yakni orang yang mewakafkan. Itu dinamakan dalam istilahnya waqif, yang mewakafkan. Jadi yang mewakafkan ini syaratnya dengan sukarela. Tidak ada paksaan apa-apa. Ini umumlah dalam sebuah muamalah dalam Islam mesti sukarela. Dan layak membuat kebajikan semasa hidup. Layak membuat kebajikan semasa hidupnya itu maknanya dia orang yang cukup syarat dari segi menggunakan wangnya. Dia tidak orang yang kena bankrupt. Dan dia tidak orang yang tertahan perbelanjaannya kerana tak ciuman atau kurang sempurna akal atau sebagainya. Dan harta yang dia nak gunakan itu memang harta dia sendiri. Bukan ada campur tangan lain. Jadi maknanya dia orang yang bebas bertindak dengan hartanya dan layaklah dia membuat kebajikan semasa hidupnya. Orang yang dikira sudah layak membuat ibadah, sudah layak membuat sesuatu yang mencari kebajikan, ya. Orang Islam, ya. Baru dia dapatkan pahalanya. Kalau orang kafir mewakafkan misalnya, dia tak dapat apa-apa pahala akhirat lah. Jadi dia dapat kebaikan dunia. Ya. Yang kedua, mauquf alaih. Ini istilahnya mauquf alaih, yang menerima wakaf. Jadi dia nak wakafkan atas sesiapa. Bolehlah atas siapa saja. Jadi orang yang menerima wakaf ini bukan mesti orang, tetapi ada pihak-pihak yang tertentu. Bukan pihak maksiat. Jadi dia tak boleh buat wakaf sesuatu yang merupakan maksiat atau dosa. Diwakafkannya rumahnya itu untuk jadi tempat maksiat, atau tempat judi atau sebagainya, atau tempat permainan, atau tempat apa. Tak boleh. Kecuali kalau ada maksud dalam syarak. Maknanya syarak tidaklah menafikan tempat itu. Tidaklah sama sekali mengatakan tempat itu tidak berfaedah. Katalah kalau dia nak wakaf satu rumah di kampung itu, bukan masjid, tetapi untuk orang ramai berkumpul, bermasyarakat, hal-hal kepentingan masyarakat, ya, walaupun tidak merupakan perkara agama, itu mesti boleh kerana dia bukan maksiat. Ataupun dia mewakafkan sesuatu, katalah untuk pusat riyadhah misalnya, pusat riyadhah. Ya, diwakaf sesuatu untuk exercise kesihatan badan. Jadi itu kita kata dalam agama ada maksudnya. Yang dikatakan ada maksud itu artinya agama mengiktiraf itu satu perkara yang baik dalam kesihatan badan. Boleh. Dengan syarat lah. Segala kegiatan yang dibuat di situ tidak ada berlanggar dengan hukum-hukum Islam. Ya, misalnya tak ada pembukaan aurat. Ya, tak ada perkara-perkara yang dosa. Itu kena jaga. Layak menerima perkara yang diwakafkan. Jadi orang yang nak menerima wakaf, dia layak menerima. Jadi layak menerima itu maknanya orang atau manusia atau siapa-siapa daripada pihak yang tidak merupakan maksiat kita kata tadi. Dan tidak boleh diwakafkan orang yang tidak atas orang yang tidak layak menerimanya atau bukan orang. Katakan dia wakafkan ini untuk kebajikan, misalnya kalau di barat tu anjing ke atau apa saja diwakafkan untuk makanan anjing atau makanan binatang yang tidak dikira ada maksud syarat, tak bolehlah wakaf. Sebab asal wakaf ini tujuannya kebajikan. Tapi dia kata ini pun kebajikan, tapi dia ni orang tak layak menerima wakaf. Dia bukan pihak manusia yang diiktiraf sebagai penerima wakaf, ya. Dan juga termasuk orang yang layak menerima wakaf ini orang yang sudah ada di masa itu. Jangan dia wakafkan atas anak cucunya yang belum ada lagi.
Ini saya wakafkan anak cucu saya, tapi anak cucunya tak ada lagi, belum ada anak lagi, mungkin dia belum kawin atau apa. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan harus diwakaf atas kandungan ibu. Dia kata ini rumah wakaf untuk anak ini. Maknanya hasilnya semua untuk dia. Jadi itu dikira sudah ada juga ya. Amal kandungan. Dan setengah pihak mengatakan tidak boleh juga sampai dia lahir. Itu ada juga. Jadi itu mauqufun alaihi yang menerima wakaf. Yang ketiga mauquf, yakni sesuatu yang diwakafkan. Berupa mata benda yang kekal zatnya. Barang. Ya rumah, ya tanah, apa saja yang kekal zatnya. Maknanya tidak habis digunakan. Tapi kalau diwakafkannya benda yang berfaedah tapi habis digunakan. Misalnya seperti beras, aku wakafkan beras itu sebuni, tak boleh. Pasal apa? Beras ini masa lama habis. Jadi tak boleh wakaf bendanya kekal. Tidak mau wakaf. Jadi masa benda yang kekal zatnya. Tak kira apa. Ya, asal saja faedah, berfaedah. Miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kalau ada kongsi dengan orang, ada campur tangan hak orang di situ, dia tak boleh wakafkan. Harus dipindahkan manfaatnya. Maknanya, yang dia nak wakafkan itu, perkara yang memang boleh dipindahkan, maknanya boleh orang lain gunakan. Ini contohnya begini ya. Hanya satu gambaran saja saya letakkan. Misalnya, dia ada hamba perempuan. Ya, dia ada hamba perempuan. Dan dia boleh bersatu dengan hamba perempuan tanpa nikah. Tapi itu yang nak diwakafkannya untuk orang lain juga boleh membuat itu. Tidak boleh. Sebab orang lain tak boleh bersatu dengan hamba orang lain. Walaupun dia kata ini saya punya manfaat. Ya, dia dikira sebagai barang yang boleh dijual apa semua. Dia mewakafkan hamba itu boleh untuk sesuatu tujuan yang tertentu sebagai wakaf. Ya, misalnya khidmat untuk masjid. Tapi untuk diambil manfaat yang di orang lain tak boleh ambil, dia saja sebagai tuan hamba boleh. Jadi tak boleh dipindahkan itu ya. Tak boleh dipindahkan manfaatnya. Dan manfaatnya ada nilai. Ada nilai. Yakni sesuatu yang diwakafkannya itu bolehlah digunakan. Ya. Tapi katalah dia mewakafkan sesuatu benda yang sedikit benar, kecil benar, ya. Satu bahagian. Ini misalnya sekarang kadang-kadang ada masalah. Ya. Katalah dia wakafkan sebahagian dari rumah dia. Sebahagian. Yang mana sebahagian itu tak boleh digunakan untuk sesuatu apa-apa. Misalnya bilik yang kecil atau satu kawasan yang kecil, ya. Yang tak boleh dibuat sesuatu yang dapat diambil faedah. Jadi itu dikatakan tak ada nilai. Tak ada nilai. Ataupun dia wakafkan sesuatu pada masa dulu, katalah. Dia wakafkan sesuatu pada masa dulu hasilnya barangkali $10. Katalah rumah ke apa. Sebelum perang hasilnya $10. Kemudian sekarang ini tak dapat, hasilnya tetap $10 juga. Ya. Jadi dengan $10 tu apalah yang nak dipakai untuk masa ini sekarang. Katalah rumah lama, ada rumah yang sewanya RM10. Ya, RM13 ini dulu. Ya. Itu satu rumah itu diwakafkan untuk hasilnya diambil. Sebulan RM13. Tak sampai ke mana lah itu. Ya. Jadi kalau banyak itu yang diwakafkan sekarang ini barangkali nilainya sedikit benar. Apa yang nak dibuat dengan duit RM10 ke RM12, Tapi zaman Mola dulu memang berguna. RM13 itu besar. Ya, masih besar. Misalnya rumah-rumah lama ada yang sewanya RM25. Ya, RM15. Tapi dulu hasilnya tu boleh bayar gaji orang RM15 satu bulan. Besar. Dulu sebelum perang, dulu besar tu katanya gajinya RM13 sebulan. Sekarang sampai lagi dia RM13 sebulan.
Tapi rumah itu hasilnya begitu juga. Itu masa ada apa kita kata rent control, tak boleh naikkan. Jadi tetaplah begitu. Itulah dikatakan hasilnya tak sampai ke mana. Kalau sekarang dia mewakafkan macam itu, tak sampai ke mana lah. Jadi timbul masalah. Boleh tak diubah wakaf itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Itulah timbul ulama membicarakan boleh. Diubah bukan ubah wakafnya, diubah caranya. Katalah orang kata wakaf tak boleh dijual. Ini saya cakap mula-mula dulu ya. Saya pernah cakap wakaf tak boleh dijual. Memang wakaf itu tak boleh dijual dengan arti kata membangkalkan wakaf. Ya. Maknanya tuan rumahnya mula-mula wakaf, kemudian kalau satu masa dia kata saya nak jual, saya nak ambil hasilnya. Tak boleh. Tak boleh. Awak dah wakaf menjadi hak orang Islam. Kecuali dalam mazhab Hanafi boleh. Mazhab yang lain tak boleh. Hanafi mengatakan boleh. Ya. Dalam mazhab lain semua mengatakan tak boleh diambil balik dan tak boleh dia wakaf. Kenapa? Mungkin argumen Imam Hanafi mengatakan ini dia tak buat kebajikan, terpulang pada dia. Lepas itu dia nak putuskan kebajikan dia sendiri. Terpulang. Ini kebajikan untuk dia. Lepas itu dia nak putuskan. Terpulang pada dia, putuslah kebajikan dia. Habislah. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan itu sudah hak Allah. Bila hak Allah, awak tak boleh tarik balik. Itu ijtihad ulama. Jadi katalah hasilnya tak banyak. Ini sebagai contoh je lah yang kita bincangkan tentang masjid Maidin di wakaf misalnya. Dulu ada 4 rumah, hasilnya cuma 600 ke 500 ke begitulah. Setahun. Itu bangsa rumah sewa sebulan RM20. Rumah lama. Padahal tanah punya harga sekarang sudah berapa? Itulah dibuat pembangunan. Ya. Dijual sebahagiannya. Dibangunkan. Tidak lain semua sekali. Sekarang dapat 2 rumah, dapat 4 rumah. Tapi 2 sudah dijual. Mesti dijual. Pasal apa? Kalau tak dijual, mana modal yang nak dibuatkan bangunan? Tak ada. Tak ada orang yang tak keluarkan modal. Orang yang keluar modal pun tak utuh juga. Katalah Baitul Mal. Baitul Mal pun tak jaga harta Baitul Mal juga baik. Dibuatlah rumah dengan modal yang besar, kemudian dijual, dapat diambil balik modal buat rumah itu, dan dapat 2 rumah yang hasilnya sebulan lebih kurang 5,000. Sekarang hasilnya sebulan lebih kurang 5,000. Maka dah tolak cukai begini 4,000 dapat lah. Jangan tak punya tahu. Ya. Padahal dulunya sendiri tu setahun 600. Jadi terpaksa dijual. Timbul masalah. Macam mana jual ini? Kenapa jual? Wakaf tak dijual. Kita kata kalau kita tak jual, rugi. Dan jual ini bukan jual mengubahkan wakaf. Bukan jual mengatakan membatalkan wakaf. Tapi jual mendapatkan hasil yang lebih baik untuk wakaf. Boleh. Dalam hadis orang mengatakan harta itu tak boleh dijual, tak boleh apa semua sekali. Memang ada. Tetapi tujuannya apa? Mengambil balik lah. Atau tujuan menghapuskan. Habis. Jadi itu tak boleh. Jadi mana-mana tindakan yang membawa kepada keuntungan wakaf, kebaikan wakaf, boleh dibuat. Asal saja wakaf itu tidak dibatalkan. Ini kita bincang dari segi ada nilai. Ya. Lagi diharuskan syarat. Diharuskan syarat itu adalah kita cakap tadi, perkara-perkara yang dibolehkan oleh syarak kita membuat wakaf pada perkara itu. Bukan perkara maksiat, bukan perkara permainan. Ya. Jadi kalau perkara permainan misalnya dia wakafkan alat-alat muzik untuk orang main muzik. Katalah ahli muzik ni sangat minat. Dia nak galakkan orang semua main muzik. Dia memberi orang main muzik ini wakaf. Ya, semua orang boleh main ini alat muzik. Siapa nak belajar, belajar. Tak salah wakaf tu. Pasal itu maksiat. Tapi kalau yang tak maksiat punya tak apalah. Katanya bukan semua alat muzik tu dikira alat maksiat. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu dalam bab muzik tu. Ya, dan nanti kita akan terangkanlah bila sampai bermakna. InsyaAllah. Yang keempat, sirah. Lafaz yang mengandungi arti wakaf. Mesti ada sirah. Mesti ada lafaz. Ya. Untuk selama-lamanya. Dengan serta-merta. Maknanya dia tidak boleh wakaf. Ini saya wakafkan nanti tahun 2000 baru saya wakafkan. Saya wakafkan sekarang ini untuk berjalan buat puasanya tahun 2000. Tak boleh. Bila wakaf sekarang. Saya nak wakafkan tahun 2000. Nanti bila kau sampai tahun 2000 kau wakaf. Kalau wakaf sekarang berjalan terus. Ya.
dengan serta-merta tanpa syarat yang mengikat. Ya, jangan ada syarat. Misalnya saya wakafkan rumah ini dengan syarat kalau ada berlaku apa-apa hal saya nak ambil balik atau sebagainya, itu tak boleh. Tak ada syaratnya macam jual beli. Kecuali syarat yang diharuskan oleh syarak, saya wakafkan rumah ini sebagai masjid dengan syarat nazirnya mestilah keturunan saya. Itu boleh. Nazir, keturunan. Jadi ini tidak menjejat wakaf. Cuma dia hendakkan nazir daripada keturunan dia. Atau orang dia akan ditunjuk. Nazirnya mesti simpulan-simpulan. Kalau tak ada simpulan begini. Atau dia kata nazirnya mesti orang yang ciri-cirinya macam ini. Trustee. Sebab wakaf itu ada trusteenya yang mengendalikan. Dia tuliskan orang sifat-sifat orang tu. Jadi orang yang tak cukup sifat tak boleh jadi trustee wakaf. Ini yang sekarang ada masalah-masalah timbul. Trustee wakaf yang tidak menjalankan wakafnya dengan betul kerana dia tak tahu perjalanan wakaf. Apalagi setengah-setengahnya tidak mengikut peraturan-peraturan syarak dan sebagainya. Dan trustee wakafnya ada hak lah. Ada hak. Kita tak boleh kacau dia. Sebab dia kira trustee ataupun orang yang orang yang menjaga. Dan ada satu istilah dinamakan mutawalli. Mutawallinya artinya orang yang mengendalikan. Itu semuanya mengikut sebagaimana yang diatur. Misalnya aku wakafkan rumah ini menjadi masjid. Aku wakafkan rumah ini menjadi masjid. Dengan cakapnya itu, teruslah rumah ini jadi masjid. Iktikaflah di situ. Tahiyatul masjidlah di situ. Dan tak bolehlah orang ini ambil balik rumahnya. Sudah lillahi ta'ala. Itu adalah surah lain. Nama lillahi ta'ala atau kerana Allah. Ada macam-macam surah. Patternnya bentuk macam-macam. Tapi di sini inilah. Wakafkan rumah ini menjadi masjid. Di sini perlu kita perhatikan sikit. Ya, tentang masjid. Bila kita kata masjid, tempat itu ada tahiyatul masjid. Ya. Dan tempat itu wakaf. Dan orang-orang yang uzur tidak boleh duduk situ. Itu dikatakan hukum masjid. Hukum masjid. Jadi, kalau ada tambahan-tambahan, adakah itu dikira masjid atau tidak? Itu ada perbincangan ulama. Jadi sekarang kita kata, ini Masjid Maidin. Mana yang dikatakan Masjid Maidin? Inilah bangunan. Ini bangunan. Dari bawah ni sampai atas. Kalau naikkan 4 tingkat, 5 tingkat, semuanya masjid. Dan di sinilah ada tahiyatul masjid. Dan di sinilah orang uzur tak boleh duduk, tak boleh masuk. Kerana ini hukum masjid ada di sini. Bagaimana ini? Ini tambahan. Ini tambahan. Jangan salah faham. Untuk maslahah masjid atau untuk apa-apa yang perlu dibuat kemudian. Jadi di sini pentingnya kita memahami sirah wakaf. Ya, sirah wakaf. Ada pula orang berpendapat bahawa bila satu bumbung tu semua wakaf dia masjid lah. Itu tak betul. Katalah satu orang masuk sini nak sembahyang tahiyatul masjid. Tak boleh. Kenapa? Ini bukan masjid. Apalah bukan masjid? Ini masjid punya tanah, masjid punya kawasan. Yalah, yang masjid ini. Ini bahagian sambungan untuk masjid. Sebab orang yang mewakafkan mula-mula itu tidak mewakafkan tempat ini masjid. Mewakafkan bangunan ini masjid. Tapi tanah ini ikut masjid punya tanah lah. Jadi wakaf untuk masjid. Buat madrasah. Buat madrasah. Kalau situ pun masjid juga, tak boleh bikin madrasah. Masjid buat sembahyang juga. Kalau madrasah pun tak bela. Tapi
tempat sembahyang mungkin sudah ada. Dan orang uzur tak boleh duduk situ. Dan tak boleh buat ofis ni. Dan tak boleh buat tandas. Tandas dalam masjid tak boleh. Haram. Jadi kita kata ini bukan masjid. Tapi ini kawasan masjid. Dalam bahasa Arab disebut marafiqil masjid. Facilities masjid. Marafiq. Dia tak ada hukum masjid. Tetapi dia tak boleh dibuat sembarang untuk dijual, untuk apa semua, apa tak boleh. Melainkan semua untuk balik kepada masjid. Kalau tuan yang punya dia kata saya nak buat rumah kat sini, saya nak tinggal kat sini, tak boleh. Pasal awak dah wakaf seluruhnya untuk masjid. Jadi itu sebab sirah wakaf tu perlu. Misalnya dia ada sebidang tanah. Berapa? 1 ekar tanah. Nak wakaf untuk masjid. Semuakah tanah yang awak nak wakafkan ini dari ujung ke ujung itu semua nak jadi masjid? Oh tidaklah, dia kata. Masjidnya ada, tapi saya mahu ada madrasah, saya mahu ada jabar untuk masjid, dia tentu ada tempat ambil air sembahyang. Tempat ambil sembahyang boleh, dalam masjid tak apa. Tempat tandas dan sebagainya. Atau saya nak adakan rumah orang musafir, dia nak bina juga rumah untuk imam dan bilal dalam 1 ekar. Jadi dia akan kata, aku wakafkan tanah ini untuk masjid dan segala apa yang diperlukan bagi masjid. Jadi sekarang dipilih masjidnya sebesar mana nak dibuat. Masjid nak dibuat sebesar ini. Sebelah mana nak dibuat? Sebelah sini. Itu yang jadi wakaf masjid. Macam Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Masjid Nabi. Dia ada sedikit perbezaan antara Masjid Nabi dengan masjid kita. Baik, kita bincangkan Masjid Nabi SAW. Masjid Nabi yang asal itulah Ar-Rawdah Syarifah. Ya, itu yang asal. Dan itu ada tandanya di depan tu, dekat tembok tu ada tulis. Ada hadis Nabi yang tulis dekat tembok. Ya. Apa dalam hadis itu? Hadis yang berkenaan orang yang sembahyang 40 fardu masjid itu ya. Tulis di depan. Diselamatkan daripada sifat munafik ya. Man shalla fi masjidi hadza, kata Nabi. Siapa yang bersembahyang di masjidku ini 40 kali 40 fardu atau 40 sembahyang, diselamatkan daripada sifat munafik dan sebagainya. Dalam hadis itu belajar. Jadi yang dimaksudkan masjid itu itulah Raudhah. Dan makam Nabi bukan masjid. Kerana itu Nabi tinggal dengan Siti Aisyah di situ. Dan tepi-tepi makam itu semua bilik-bilik bukan masjid. Sebab bilik Sayyidina Ali ada sahabat-sahabat tinggal. Jadi rumah itu rumah. Walaupun dia sehubung dengan masjid. Dan bahagian depan Raudhah itu, yang panjang yang ada pintu dari ujung sampai ujung depan makam tempat kita berdiri berziarah apa semua itu. Sepanjang panjang itu bukan masjid asal. Jadi pertama dalam zaman Turki. Kemudian sekarang penambahan di kanan, penambahan di belakang, besar Masjidil Haram dan Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah. Timbul persoalan. Apakah semua masjid atau tidak? Tetapi di sana ada hadis Nabi. Nabi kata, masjid saya ini, kata Nabi, kalau dibesarkan sampai ke Sana'a pun bisa masjid saya. Sana'a itu apa tahu? Ibu kota negeri Yaman. Itu Nabi mengambarkan berapa jauh itu daripada Madinah. Nabi mana? Yaman. Itu ada satu hadis. Kalau dipanjangkan sampai Sana'a pun tetap masjid saya. Jadi dari hadis itu ulama ambil kesimpulan, walau diperbesarkan masjid Nabi SAW macam mana pun, tambahan-tambahan itu dikira masjid. Tetapi Raudhah itu tak dapat diperkembangkan lebih daripada apa yang ada. Dan hadis Nabi yang mengatakan 40 sembahyang itu pun tak boleh dilai di situ. Pasal apa? Nabi telah mengikatnya dengan perkataan masjidi hadza. Perkataan hadza, masjidku ini.
Jadi yang ini tak bolehlah dikatakan yang lain lagi. Itu dia punya pengikat. Sebab itu ulama mengatakan siapa yang takkan fadilah apa yang terjadi kalau Nabi pada masjid Nabi, tempatnya yang asal. Yang hadza disebut Nabi itu, hadza itu ini. Bukan masjidku saja secara umum. Yang hadis Nabi mengatakan masjidku itu secara umum. Ini bukan yang ini. Hadza ini. Jadi bolehlah dikatakan masjid Nabi itu terdiri dari beberapa masjid. Nama masjid yang asal Nabi, nanti tambah orang dan tambah lagi itu, kita tambah lagi. Tapi tahiyatul masjidnya ada tidak? Coba dikira masjid dengan nas yang tadi mengatakan apa namanya? Kalau dipanjangkan sampai ke sana sekali. Masjidil Haram Makkah. Ada yang mengatakan Masjidil Haram Makkah itu seluruh tanah haram itu boleh jadi masjid. Kawasan haram. Jadi kawasan haram apa lagi? Banyak lagi besar lagi. Jadi tetap masjid. Tapi masjid kita sini tak boleh mengambil tempat itu. Dan awak nak mewakafkan baru tempat ini tak boleh. Kecuali kalau tempat ini belum ada orang yang punya. Katalah masjid dulu sampai sini. Tanah ini kosong. Orang punya, satu orang jual. Ya, awak beli, awak wakafkan sebagai masjid. Sekarang dua masjid. Satu, sambung, tak apa. Itu masjid wakafnya siapa punya. Yang ini orang baru wakafkan bersama dengan masjid ini, tak apa. Ada lagi tanah lapang di belakang, dimiliki oleh satu orang, diwakafkan pula masjid. 3 masjid sekarang jadi satu. 3 wakaf. Tetapi kalau orang itu dah wakafkan masjid ni, ya, tanah ni dah wakaf untuk masjid. Kemudian awak pun kata, kami wakafkan ini sebagai masjid. Tak boleh, sebab ini sudah wakaf dari mula. Sudah wakaf dari mula. Semua wakafnya bukan masjid. Untuk masjid. Untuk masjid dengan masjid lain. Untuk masjid dengan masjid lain. Itu dari segi istilah bahasa Arab lah. Jadi kalau bahasa Melayunya, saya wakafkan tanah ini sebagai masjid. Jadi sebagai masjid tu kena pula kita membincang dari segi bahasa. Apa maksud sebagai masjid? Bukan masjid, sebagai masjid. Kenapa ini ahli bahasa kena bincang pula ni? Ya, masjid. Oh, kalau ahli bahasa kata sebagai masjid tu maknanya masjid lah. Betul lah. Tapi kalau sebagai masjid, macam masjid. Bukan masjid tau. Macam masjid. Ini semua kita. Kalau dari segi bahasa Arabnya, waqaftu hadza masjidah. Saya wakafkan ini masjid atau menjadi masjid. Saya wakafkan ini menjadi masjid. Sebab kadang-kadang kita penggunaan bahasa ini, kita nak cantik-cantikkan bahasa, sekali dia punya makna dah lain. Jadi bahasa tu mesti tepat betul. Sebab itu kitab-kitab lama kita tengok terjemahannya begitu janggal. Kerana dia mau ikut Arab punya style. Pasal dia takut kalau tak ikut Arab ni, takut lain makna pula timbul. Kerana ikut dia punya cara. Jadi bahasanya begitu kekok. Dia takut istilah tu jadi. Jadi ini sekarang wakaf. Madrasah pun wakaf. Tapi wakaf ini dengan wakaf madrasah tidak sama dengan wakaf masjid. Maknanya ini wakaf sebagai tambahan. Dapat pahala juga lah orang yang wakafkan itu asalnya. Sebab dijadikan masjid. Tetapi tidak ada hukum masjid, tahiyatul masjid dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang yang nak sembahyang di sini, tempat ini, tiada hubungan dengan masjid. Oleh sebab itu dibuat pintu. Ada hubungan. Ya. Kalau tidak, kalau tak ada hubungan, dah jadi bangunan yang lain. Itu peraturan yang buat. Jadi itulah, bila kita nak mewakaf sesuatu, kalau tanah itu besar, kita tengok macam mana kita nak buat, kita dah fikir betul, baru kita wakafkannya. Kemudian mungkin orang nak menimbulkan masalah, masjid-masjid yang lain daripada masjid lama, yang listnya 99 tahun. Ya. 99 tahun. Sedangkan wakaf itu tidak boleh untuk 99, tak boleh untuk 100. Mu'abbad selama-lama. Ya. Ada yang mengatakan masjid-masjid baru ini semua bukan wakaf. Kerana tanahnya list. Ya, list. Tapi pada saya, ada juga masjid-masjid lama
yang tanahnya lis sekarang dah habis, tapi dikira wakaf dah ada tahiyatul masjid. Satu daripadanya Masjid Hajjah Fatimah itu tanahnya dulu itu semua kawasan itu kawasan lis 99 tahun. Tapi kita tak tahu adakah kawasan masjid itu permanen atau tidak. Tapi sekarang sudah permanen pasal apa? Kerana dia masuk dalam bahagian mana perempuan. Bahagian historical building ini memang dia nak jaga. Sebab kawasan Kampung Jawa itu ada bahagiannya yang lis 99 Geran Hidup. Termasuk madrasah yang sekarang dia Geran Hidup dah kerajaan dah ambil dah. Cuma dia bagi tanah balik untuk bina satu madrasah itu sekarang. Ya. Jadi yang itu masjid wakaf. Masjid apa namanya Pejabat Timah, masjid Clyde Street, saya tak tahu tanahnya itu wakaf atau tidak. Jadi kita kata tak ada masalah lah pada pendapat saya lah. Ini perkara baru. Sebab kita punya tujuan wakaf dan ini yang tulis dan sebagainya ini pemerintah punya urusan. Ya. Kita sebagai murid mahukan dia terus. Dan tidak semestinya bila dia kata 99 tahun tu dia ambil 99 tahun. Tidak mesti. Sebab yang 99 tahun ini kawasan masjid itu di Kampung Jawa atau sebagainya itu dah lama 99 tahun. Tapi ada yang bisa kekal sampai sekarang belum berubah lagi. Dan undang-undang ini kemungkinan berubah. Jadi kita tidak boleh pula mengatakan kita untuk sabuah wakaf sekarang ini dengan alasan nanti akan diubah, akan apa atau diambil. Kita niat lillahi ta'ala sudahlah kita wakaf lah. Ya. Mungkin berubah, mungkin tak berubah. Mungkin pula nanti ada undang-undang lain pula dibuat. Dan sekarang itu bukan 99, ada undang 30 tahun sekarang. Ada beberapa orang 30 tahun. Ya. Jadi kita, ya, ada orang timbul masalah. Saya nak wakaf ni habis 30 tahun dah lah. Ada satu orang bilang, saya nak wakaf untuk madrasah, tapi 30 tahun. Saya bilang memang dari segi wakaf untuk syariat, memang tak boleh. 30 tahun, tak ada orang kata saya wakaf ini 30 tahun, tak boleh. Jadi macam mana? Awak wakaf sajalah. Ini soal 30 tahun bukan soal awak. Bukan awak yang mengatakan 30 tahun. Pihak lain yang mengatakan 30 tahun. Awak punya harapan apa? Saya punya harapan selama-lama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat selama-lama. Ataupun kalau awak sudah wakaf ini, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Kita nak katakan awak tak boleh wakaf. Tak boleh. Atau kita kata awak jangan wakaf. Tak boleh juga. Ini awak nak buat kebajikan. Kita kata, kita mesti beritahu kepada dia. Kita mesti beritahu kepada dia. Kedudukan wakaf sekarang ini. Tapi kalau kita kata, oh ini bukan wakaf. Dia pun tak jadi nak buat. Masalah kita. Dan kita punya projek tak jalan. Kalau semua orang kata ni tak boleh, orang tak guna wakaf. Tak apa sebab tak jalan projek macam ni. Ini patah-patah boleh berjaga. Baik. Kalau kita katakan ini wakaf, tak boleh pula. Wakaf terus, tak boleh. Pasal listnya ada. Jadi kita kasih beri penerangan pada dia. Masalahnya awak punya niat wakaf, dia wakaf. Nanti kalau putus, terserah pada Allah Ta'ala lah. Bukan pada niat awal lah. Innamal a'malu bin niat. Kalau Allah Ta'ala nak beri awak pahala terus, itu bukan urusan kita lah ya. Pasal bukan awak yang membatalkan. Yang menjadi masalah ini, yang membatalkan dia yang tanggung. Awak tidak kata, saya wakaf 30 tahun. Itu tak betul lah. Awak ingin nak wakaf, awak pula syarat. Tapi orang lain syarat, pula. Orang lain itu ada hak syarat. Yang tak ada hak syarat, tak berhak lah apa dia kata benar. Tapi yang berhak syarat, dia ada hak. Ya bukan? Dia tak bukan. Dan ada yang katakan tak payah tahiyatul masjid. Tak boleh tahiyatul masjid kerana itu bukan wakaf. Memang dari segi hukum asal begitu. Tetapi ini kita tidak harapkan benda ini dipecah. Dan orang yang memberi derma dan majlis agama Islam yang mewakafkan itu tidak mengatakan sampai 99 tahun saja. Tidak, itu undang-undang yang mengatakan. Tapi kalau pihak lain mau, kalau boleh terusan, ya tidak. Tapi itu bukan urusan kita. Ini urusan lain pihak. Jadi kita wakaf sajalah. Ada yang kata tak ada tahiyatul masjid, rugi juga. Dan saya membandingkan dengan masjid yang Hajjah Fatimah itu, sebab kita tahiyatul masjid. Tak timbul masalah. Sampai masanya, tapi kekal pula, alhamdulillah, innamal a'malu bin niat lah. Ya. Si Umar, begitu juga. Jadi kita kata tidak semestinya bila 99 tahun itu mesti batal lepas itu. Dan yang mensyaratkan bukan kita, orang lain. Ini yang menjadi salah kalau kita syarat. Yang muakafkan syarat. Sebab itu dalam satu ayat Al-Quran sebut
Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu. Itu diletakkan dalam surah Wakaf. Barang siapa yang mengubahnya setelah dia mendengarnya, maka dosanya tertanggung pada orang yang mengubahnya. Dah. Dia tanggung. Kita punya niat itu untuk teruskan. Jadi begitulah yang kita terpaksa terangkan sekarang. Kalau tidak, kita menghalang orang buat kebajikan. Kita masuk masjid itu, kita tak tahiyatul masjid, terus duduk. Ya, padahal niat orang itu memang dosa, kita semayanglah masjid. Sebab sudah diiktiraf sebagai masjid. Dan di sana ada satu pendapat. Ya. Satu pendapat. Kalau seorang itu mewakafkan, dia kata saya wakafkan ini sebagai masjid tapi 100 tahun. Ya. Oh, kita kata sirah wakaf tidak sah. Ada ulama mengatakan sirah wakaf itu sah, syaratnya tidak sah. Jadi, bila dia dah wakaf, kita kata sekarang sudah wakaf lagi. Sampai 100 tahun dia nak ambil, dia bilang tidak boleh. Awak dah wakaf. Dia ada syarat tak pakai. Dia punya lafaz syarat tu tak pakai. Wakafnya pakai. Ini diambil dari hadis Nabi. Ya. Siti Aisyah, ini sudah saya cakapkan. Ya. Dia nak membeli seorang hamba. Tetapi tuan punya hamba tu kata, saya nak jual hamba ni kepada awak dengan syarat walaknya saya punya. Ingat tak apa walak? Walaknya saya punya. Walak ini maknanya apa? Iaitu hamba ni, kalau dia dimerdekakan, kemudian dia ada harta dan dia tak ada waris, harta tu balik pada tuan yang punya. Balik pada tuan hamba. Katalah saya ada hamba, saya merdeka. Kemudian hamba ni jadi kaya raya. Tak ada waris. Mati dia. Siapa punya hak saka tu? Bekas tuan hamba. Sebab bekas tuan hamba ini adalah waris. Waris bagi yang tak ada waris. Jadi ini hamba saya dulu. Saya punya. Itu hukum. Itu dah punya walak. Jadi satu orang nak jual hamba pada Siti Aisyah, dia kata walak saya punya. Maknanya kalau kau merdekakan hamba ni mati, kita yang nak claim dia punya pusaka, kau tak boleh claim. Boleh faham tu? Syaratnya begitu. Siti Aisyah mengadu pada Nabi, beritahu Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang jual hamba, tapi walaknya dia kata dia punya terus. Nabi kata, al-wala'u liman a'tam. Walak itu bagi orang yang merdekakan. Dia tidak merdekakan, dia dah jual dengan kau. Kalau kau merdekakan, kau punya walak. Jadi macam mana boleh beli? Nabi kata beli. Dia syarat macam mana? Apa itu syarat tak pakai? Itu dia. Syarat tak pakai. Kau beli. Kau jangan khawatir. Bila mati hamba tu atau tak ada waris, dia ada harta, kau punya. Sebab hukum mengatakan bagi orang yang memerdekakan. Jadi ini walak tetap bagi orang yang merdekakan. Jadi di sini ada ulama yang mengkiaskan. Wakaf tetap untuk selama-lama. Tetap untuk selama-lama. Habis dia tahu syarat, itu syarat tak pakai. Habis kalau dia ubah, dia tangguh. Kalau orang tu tak kuasa, kalau orang tu tak berhak mengubah, dia mengubah, dia tangguh. Jadi itulah yang kita dapat kiaskan sekarang. Kalau tidak, kita menyekatlah ini masjid-masjid lama saja yang ada tahiyatul masjid, ada i'tikaf, tak ada lain masjid baru juga ramai orang saya. Ya. Tapi ada juga yang ada, tapi itu masing-masing punya ijtihad Allah SWT. Jadi kita niat yang baik sajalah. Dan sekarang pula wakaf tu, ya, bukan satu macam ini, satu orang yang bina dari semua harta dia dah. Habis sekarang kita tak bina je, kita keluar RM10, RM15, RM20, batu-batu satu, kedua ke beli. Macam mana ni? Ada juga dalilnya. Sebab Nabi pernah berkata, siapa yang membina sebuah masjid walau sebesar sarang burung, dibina akan bagi dia satu mahligai di dalam surga. Sebesar sarang burung. Mibhas taqwa. Ada satu burung taqwa. Agaknya sarang itu lebih besar sikit daripada burung biasa besar lah. Ya? Tapi tetap sarang burung. Mana boleh sembahyang ke situ? Tapi Nabi kata kalau sebesar itu pun Allah Ta'ala diberikan pahala, ya, ganjarannya satu mahligai dalam syurga. Besar ganjarannya. Jadi maknanya yang sekarang ini kita banyak nak buat selesai itu.
Masalah apa? Bukanlah kita buat saja, kita punya batu bata tu saja lah. Ada yang beli 10 batu bata ke, batu bata ke apa ke. Itu cara. Gotong royong. Kenapa mesti buat gitu? Kerana tidak ada lagi orang yang boleh wakaf 100% dari duit dia sama sekali. Sama ada orang tu tak mampu ke, ataupun dia tak ada semangat macam awak dulu ke. Sekarang ini, ya. Sekarang pula ada saya tengok iklan, ya. Awak tu sah. Apa? Ada satu yang latihan tentang ekonomi ni lah. Dia kata apa? Awak jangan bekerja keras untuk harta awak. Biar harta awak bekerja keras untuk awak. Ya? Jangan awak bekerja keras untuk harta awak. Untuk cari harta. Jangan bekerja keras untuk cari harta. Biar harta bekerja keras untuk memberi pada awak. Ini maknanya apa tahu sekarang? Awak kalau ada modal banyak, harta banyak, kita perkembangkan harta. Awak duduk rumah saja sekarang boleh dapat untung. Ini, ya. Mungkin awak punya rumah ke itu ke ini ke, awak boleh gunakan untuk bisnes dengan wang awak yang banyak. Awak lihat saja, duit awak makin banyak. Ini duit cari duit, kita kata. Bukan orang lagi cari duit. Pasal duit sudah banyak, duit cari duit. Ya. Sekarang ni. Jadi orang semua kalau ada duit dia tak nak untuk akhirat. Ini boleh cari duit lagi. Itu yang satu ketika. Bila keluarga itu yang nak mendermakan 1,5 million untuk bina masjid, ya. Ada seorang rakan saya dalam masa saya mengajar. Orang dia tak lunggang lah saya kira. Ya. Orang asing. Dia kata buat apa dia ni 1,5 million bikin masjid. Dia tanam modal lebih baru dia dapat kita ni. Kita kata awak cakap dari segi dunia. Ini orang percaya pada akhiratnya, orang agama punya. Dia bilang masjid dah banyak, bikin masjid kecil-kecil sudah lah. Dia bilang apa? Ini dari segi pandangan apa? Materialis. Ya, orang materialis. Dia heran 1.5 million. Maknanya ini boleh dapat duit banyak dengan ini. Untung berapa? Kalau simpan bank interest sudah berapa? Dan ada orang Islam yang fikir macam ini juga. Apa ni? Invest lah. Lupa pada akhirat. Jadi itulah. Aku wakafkan rumah ini menjadi besar. Ya? Jadi itu sirah itu penting ya. Sirah penting. Jadi kalau awak ada tanah, awak bukan saja nak buat masjid, awak kena lapas begini. Aku wakafkan tanah ini, masjid, dan segala yang diperlukan untuk masjid. Jadi bukan masjid saja. Tapi kalau dia kata aku wakafkan tanah ini masjid, dari ujung ke ujung semua masjid, tak boleh bikin apa-apa lagi. Tak boleh bikin apa-apa lagi. Ya. Tempat wuduk boleh. Tempat wuduk boleh. Tandas tak boleh. Sebab tandas tak boleh buat dalam masjid. Office tak boleh. Pasal dia tak bilang office. Dia tak bilang apa yang diperlukan untuk masjid. Oh, kita perlu office. Luar. Bikin madrasah. Luar. Sebab ini semua kawasan ada di masjid. Tapi kalau dia kata bukan itulah, maksud saya masjid itu masjidlah, adalah rumah, adalah itu. Sekarang wakafnya gini, saja aku wakafkan tanah ini untuk masjid dan segala apa yang diperlukan untuk masjid. Apa yang diperlukan untuk masjid? Jadi sekarang masjid itu berapa perlunya? Sekian. Bikin masjid. Itu masjid asal. Yang lain simpan. Atau buat pejabat, buat rumah, buat apa. Tapi semua untuk masjid. Untuk lain tak boleh. Buat rumah imam. Masjid. Atau buat rumah sewa. Hasilnya untuk masjid. Apa saja boleh. Beberapa perkara yang berhubung dengan wakaf. Ya. Pertama, harta yang tadi wakafkan itu terlepas daripada miliknya. Dia tak ada hak lagi bila dia sudah wakaf. Dia jangan kata ini wakaf saya punya bapa, ini wakaf saya bapa. Awak pun yang wakafkan tak ada kena mengena lagi kat sini. Ya. Ini ada orang bila tahu, ini bapa saya punya wakaf. Dah wakaf jadi hak orang Islam kalau bapa kau miliki. Lepas dari miliknya. Ya. Dan menjadi milik pihak yang menerima wakaf. Siapa yang menerima wakaf? Muslimin semua wakaf? Atau ada satu golongan kan wakaf kan? Ya. Tak kira. Anak yatim ke? Orang miskin ke? Pulang. Jadi milik pihak yang menerima wakaf untuk mendapatkan faedah. Jadi orang yang menerima wakaf tu ambil faedah.
Apabila tidak ada lagi pihak yang menerima wakaf, maka ia menjadi hak kaum muslimin. Tak boleh diambil balik. Dia kata ini saya wakaf untuk anak-anak yatim. Tiba-tiba kampung tu tak ada lagi anak yatim. Oh, dia kata saya nak ambil balik. Tak boleh. Jadi untuk kaum muslim. Jadi wakaf daripada wakaf khas untuk anak yatim jadi wakaf dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin. Apa yang diperlukan oleh kaum muslimin? Dan yang mewakafkan boleh mengambil faedah pada wakaf am sebagai salah seorang kaum muslimin. Sebagai salah seorang kaum muslim. Kita ada kata, ini masjid. Bayar kat sini. Tak boleh pula kita kata, awak yang mewakafkan masjid, ini untuk orang lain ya. Awak wakaf pergi sembahyang masjid lain. Tak boleh lah. Tak apa lah. Dia sebagai kaum muslimin. Tapi kalau wakaf tak boleh. Wakaf tak boleh. Dia wakafkan untuk anak cucu dia. Dia terlepas. Anak cucu dia saja boleh. Ini diambil daripada apa dalilnya? Sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan mewakafkan sebuah perigi dan dia berkata, timba saya seperti timba salah seorang kaum muslimin. Ini Sayyidina Uthman mewakafkan. Ya, orang ambil air dia pergi. Tapi dia pun perlu berdaya kan. Dia sebut, timba saya salah satu, macam timba salah seorang kaum muslimin. Saya sebagai seorang kaum muslimin, saya ambil air. Bukan sebagai uang. Boleh. Ya, dia boleh ambil air. Jadi begitulah, saya sebagai kaum muslimin, saya berhak sembahyang sinilah. Kalau masjid saya yang wakafkan, tak jadi hak orang lain. Tapi saya sebagai kaum muslimin, saya pun memilih juga. Tidak sah wakaf melainkan lafaz. Kalau seseorang itu membina sebuah masjid, cukup dengan imam dan muazzinnya, belum menjadi wakaf hingga dilafazkan. Dia tak ada lafaz, tak ada itu. Ya. Lagi dia tak lafaz belum wakaf. Apabila telah dilafazkannya, barulah menjadi wakaf dan putus hak miliknya. Tidak boleh dijual, diberikan kepada orang lain atau diwarisi oleh waris. Kalau sudah wakaf. Dan kalau sekarang pula, ya, perlu kepada surat. Ini pernah berlaku satu kes, ya. Saya tak payah sebutkan kawasannya. Tapi barangkali ada orang tahulah. Di kawasan di Bandung. Ada satu keluarga kaya. Dia berniaga di sana apa semua. Kemudian ada satu bahagian daripada rumah dia itu dibuatnya untuk berehat tengah hari dan sembahyang zuhur di sana, ya. Dan mereka berehat situ, makan kat situ. Dan lama kelamaan katanya orang ramai menumpang sembahyang di situ dibenarkan. Jadi akhirnya tempat itu sudah jadi macam masjid. Bentuknya dibuat tempat APR sembahyang dan ramai orang sembahyang, termasuk orang yang mula-mula membuat rumah. Tetapi akhirnya orang yang mula-mula membuat rumah ini dah meninggal dan keluarganya pun tak gunakan tempat itu lagi. Mereka orang kaya, ya. Tetapi tempat itu mesti dibuka untuk sembahyang. Dan diletakkan imam, dibayar gaji imam daripada keluarganya punya peruntukan, ya. Jadi mereka dah tak gunakan lagi. Mereka pun tak nak itu lagi. Ini orang dulu orang tua tu sembahyang itu, orang muda semua di dalam rumah, ya. Tapi orang yang ada di situ, orang-orang Indianya, orang apa semua datang untuk sembahyang. Berpuluh tahun. Sampai satu masa, dia orang nak jual tu estate semua sekali dari ujung sampai High Street. Nak jual. Termasuk ini sekali. Ada orang kata, itu jual masjid. Dia bukan masjid. Katanya. Keluarganya kata bukan masjid. Tidak ada sirah wakaf, tak ada siapa yang wakafkan. Itu tempat memang digunakan sebagai masjid. Sebagai, kita kata.
sebagai masjid, orang pun dah ramai sembahyang, tak ada yang larang. Jadi bila mereka jual sama sekali. Tak salah. Sebab tidak ada sirah wakaf dari mula dan tak ada surat-surat yang menunjukkan itu wakaf. Sebab itu sebahagian daripada bangunan yang ada. Tak apa. Dijual sama sekali oleh keluarganya. Tetapi kalau keluarganya dah tak ada, orang lain kuasa, kita boleh jual. Pasal ada peraturan mengatakan bila tempat itu sudah diketahui sebagai wakaf dan tuan punyanya dah tak ada siapa yang klaim lagi, awak tak ada berhak klaim lah. Bukan awak punya. Dan tak diketahui siapa yang buat, jadi wakaf dengan sendiri. Kerana tempat itu dah tak ada orang yang kata ini saya punya dulu. Yang punya pun dah tak ada lagi. Tapi terkenal sebagai masjid. Masjid tak dia. Walaupun tak ada surat, tak ada sirah, tak ada apa. Dah 10 tahun orang sembahyang itu sebagai masjid. Dan tidak dikatakan ini si fulan punya. Si fulan yang punya pun dah tak ada lagi. Keluarganya pun tak ada kata yang klaim lagi. Siapa berani nak klaim? Nak tuntut. Bukan awak punya. Jadi hak orang Islam. Begitu juga tanah yang sudah jadi perkuburan. Untuk beberapa waktu. Dan tak ada siapa yang menuntutnya kemudian. Tetap jadi perkuburan, tak boleh orang lain mengubah. Itu peraturan. Dan dalam peraturan undang-undang dunia pun begitu. Kalau tak silap saya, ada beberapa tahun kalau tidak ada orang yang klaim, ya, maknanya siapa yang ada kat situ, dialah yang punya. Ada undang-undang kalau tak silap saya beberapa tahun. Ya. Katalah awak dapat satu tanah, awak duduk kat situ. Terus awak duduk, turun-turun duduk kat situ. Padahal bukan awak punya tanah. Atau siapa punya, awak punya rumah, tak ada orang larang. Terus awak boleh klaim tu untuk setelah beberapa tahun. Awak boleh klaim awak punya. Tapi bila datang orang kata ini saya punya, ini dia belot nombor semata, ini saya punya, awak kena keluar. Kalau tak ada. Ini yang dapatkan bumi Allah ni. Ya. Dalam kes macam ini. Tapi ada orang kata ini semua bumi Allah. Hak orang boleh nak apa lagi. Apa pasal bumi Allah pula. Ini dah dibagi-bagi. Ya. Bumi Allah lah. Tapi dah ada orang punya. Tapi kalau tak ada orang punya, itu dikira orang tak klaim. Cuma Baitul Mal berhak klaim. Baitul Mal. Tapi kalau orang ni dah terus duduk kat situ pun Baitul Mal ada masalah. Dia tak boleh klaim. Itu ada peraturan yang dibuat. Untuk menyenangkan kedudukan manusia. Ya. Jadi itu sebab ulama mengatakan semua diambil dari kitab ni ya. Ni kita ramai sebut. Jadi kalau cukup ada muazzin, ada bila, ada apa. Tapi tuan yang punya kata saya tak wakaf ni, sekarang saya tak pakai. Bilal boleh berhenti, imam boleh berhenti. Saya tak jual. Boleh lah. Tak ada lafaz. Tapi kalau ada lafaz, tak boleh. Tapi siapa tahu dia lafaz? Kalau tak lafaz kan? Antara dia dengan Allah. Ya tak? Antara dia dengan Allah lah. Pasal apa? Ini tujuannya nak cari pahala di akhirat. Kalau dia bohong, dia dapat pahala dosa lagi. Kalau dia memang tak lafaz, tidak lah. Antara dia dengan Tuhan, kita percaya dia. Kalau dia kata saya tak lafaz wakaf, saya bukan nak wakaf, saya benarkan untuk sementara wakaf. Yang ketiga, wakaf khas untuk sesuatu golongan, apabila pupus golongan itu menjadi wakaf am untuk semua kaum muslim. Ya. Kalau dia kata ini wakaf untuk anak cucu saya, ya, kemudian putus, tak ada lagi anak cucu dia. Ini banyak sekarang wakaf-wakaf yang telah kita apa dia punya, kita kata beneficiariesnya dah tak ada lagi. Yang ni mewakaf sudah tak ada lagi. Jadi hak orang Islam sama sekali. Dan sekarang ada yang adalah public trustee, ada yang dikembalikan kepada Majlis Agama Islam pasal tak ada orang yang untuk. Jadi hak orang Islam ramai. Dan tak boleh, ya, warisnya ambil balik. Oh ini bapak saya wakafkan dulu untuk saya, tak ada orang lagi, kami nak ambil balik, tak boleh. Saya wakaf untuk Islam dan untuk Islam. Yang keempat, orang yang mewakafkan, al-waqif atau orang yang mewakafkan atau yang membuat wakaf berhak menentukan sesiapa yang boleh menjadi nazir. Dia kata saya wakafkan masjid ini, saya wakafkan ini, tanah ini jadi masjid dengan syarat nazirnya si fulan. Dan kalau mati dia anak cucu dia jadi nazir.
Yang dia boleh tentukan, hazir ini tidaklah diberi daripada hasil wakaf ini sekian-sekian. Boleh. Sebagai dia menjaga wakaf. Itu pada wakaf. Pada wakaf khas, dia boleh menentukan pembahagian hasilnya kepada yang menerimanya. Sama ada sama rata, berlebih kurang dan sebagainya. Diwakafkan, saya wakafkan rumah ini, hasilnya diberi pada anak cucu saya. Sama rata laki-laki dan perempuan. Boleh. Atau diikut hukum perempuan 2 bahagian, laki-laki 1 bahagian. Boleh. Atau diberikan pada perempuan saja, tidak boleh laki-laki. Boleh. Apa syarat pun boleh. Terserah. Kerana yang wakafkan ini memikirkan masalah yang dirasakan perlu dibuat itu untuk keluarga. Yang jadi masalah di sini, kadang-kadang syarat-syaratnya itu menyusahkan. Ya. Atau syaratnya tak sesuai dengan wakaf. Itu bukan wakaf. Misalnya dia kata, saya wakafkan rumah ini untuk anak cucu saya dan tak boleh, mereka boleh tinggal di sini, tak boleh dijual, melainkan kalau cucu saya yang nombor sekian dah bercucu. Ada yang buat macam tu. Jadi dia orang tunggu bila nanti dia nak bercucu. Ya. Kalau dia nak jual, dia tak jual. Dia tak jual. Ya. Dan itu bukan wakaf. Itu secara wakafnya batal. Kerana ada syarat. Kita dah bilang wakaf tak boleh ada. Itu bukan wakaf. Tapi itu dalam undang-undang kerajaan, dalam undang-undang sivil boleh. Trust. Dia tunggulah. Sampai berapa tahun? 120 tahun. Misalnya wakaf al-sakab yang besar di Gilang Raya itu ada syaratnya. Dah sampai syaratnya dah habis situ. Turunan yang keberapa ada baru dijual. Ya. Dan ini kadang-kadang merumitkan, timbul masalah macam-macam. Ya. Wallahu a'lam. Selesai berkenaan dengan wakaf. Ada apa pun adanya? Ya, boleh tanya. Lepas itu bab hibah. Bab hibah ini kita bincangkan lagi. Ya. Hibah berian. Ya, tanya. Wakaf kubur. Macam mana maksud awak tu wakaf? Saya kat masjid tu. Dia kata, ini satu pertanyaan, yaitu dia wakaf masjid, kemudian dia apa? Buat kubur di situ. Atau dia bumi di situ. Jadi maknanya bukan keseluruhan kawasan itu masjid. Jadi dia wakaf masjid dan kubur. Dia wakaf masjid dan kubur. Jadi mana kawasan kubur bukan masjid. Contohnya Masjid Hajjah Fatimah. Ya. Jadi masjid itu itulah masjid yang kita nampak. Kemudian makam yang ada di tepi masjid dalam bangunan masjid itu bukan masjid. Itu kubur. Jadi maknanya dia wakaf itu sebagai kubur. Kalau masjid tak boleh. Itu. Jadi kita nampak bilik walaupun sebumbung dengan masjid, bukan semuanya masjid. Sekarang macam makam Nabi SAW. Itulah. Itu bilik Nabi dulu tinggal di situ. Kemudian Nabi wafat di situ, di dalam di situ. Jadi bukan masjid. Coba yang awak soal ni, harus tak kita buat masjid di kawasan, dibuat kubur di kawasan masjid atau masjid di kawasan kubur? Dia begini masalah. Ada satu hadis Nabi yang melarang kita sembahyang menghadap kubur. Ya. Sembahyang fardu menghadap kubur itu ada larangan. Ya. Ada perbincangan ulama. Ya. Jadi masjid-masjid, kubur-kubur. Tetapi macam sekarang ni dikira dia sebab bila nak sembahyang ditutup itu bilik itu. Kalau menghadap pun makruh. Kecuali kalau tempat itu bukan masjid. Maknanya tanah lapang, ada kubur, kita sembahyang dekat situ, bolehlah. Tapi berjadikan itu masjid, ada kubur, makruh. Tapi kalau tak nampak kuburnya hanya di belakang, di keliling, tak ada masalah. Ya. Jadi itu hanya timbul masalah. Kalau tidak, tak ada apa-apa. Jadi
Itu bukan masjid. Yang di luar itu kubur. Dan satu masalah lagi berkenaan dengan tanah perkuburan ya. Tanah perkuburan kalau wakaf, kita tidak boleh buat dapur-dapur dan sebagainya yang mengambil tempat lebih daripada kawasan kubur yang telah dikhaskan untuk satu-satu kubur. Kalau kubur itu wakaf. Kerana apa? Katalah, tiap-tiap kubur tu dibuat dia punya dapur-dapur besar dengan dia punya nizam dengan kawasan. Jadi dia telah mengambil kawasan yang lebih. Mungkin kubur itu boleh ditanam 1,000 orang, tapi dengan orang semua buat dapur-dapur mungkin tak dapat 1,000. Mungkin 500 atau ini tak boleh kalau dalam kubur wakaf. Kalau bukan kubur wakaf boleh. Bukan kubur wakaf maknanya apa? Awak beli itu tanah. Itu lain. Tapi itu pun tengok kalau dia beli besar, habis dia bayar duit ada orang lain bayar, tak boleh. Kubur wakaf tak boleh buat lebih daripada apa yang sepatutnya untuk satu kubur. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Tak ada, sini tak ada masjid. Sini tak ada masjid. Di masjid ada. Sebelah, atas, bawah. Sini tak ada. Kalau masjid baru, ya. Masjid baru pun, sebab ini bukan wakaf orang baru. Wakaf orang lama, tetap ini saja yang masjid wakaf. Sebab awak tak boleh kata, ini saya dah derma, saya wakafkan. Ini benda dah wakaf. Cuma awak membangun wakaf yang sudah ada. Ini tanah dah wakaf. Kecuali kalau tanah ini bukan belum wakaf, baru beli. Lain kita. Itu yang saya kata ni, buat 2 masjid, 3 masjid. Tapi jangan, macam mana? Ya, tak siapa nak itulah. Awak yang salah orang ni. Ini dah ada tuan punya. Tuan punyanya sudah kata ini wakaf untuk masjid. Jadi tak boleh 2 niat atas satu benda yang sudah diniatkan. Tapi kalau yang baru-baru, masjid baru, itu dia cerah. Orang ramai mengatakan, pasal yang terbit orang ramai kan. Mu'iz sebagai ketua orang ramai, dia yang mengisytiharkan wakaf dan sebagainya. Itu dia yang punya. Ini orang punya dah berarti. Jadi dia sudah wakaf. Awak tak boleh mengubah lagi. Itu sebab tak boleh. Tapi boleh diperbesarkan. Mengubah nak. Macam orang dah niatkan ini. Awak niat lagi sekali asal tak orang. Tak boleh lah. Semua awak menderma itu dapat pahala. Termasuk membesarkan wakaf. Tapi mengubah niat tak ada. Tak boleh. Jadi ini tetap main building ini. Masjid. Yang ini tambahan. Dan jangan jadi seperti masjid Siglap. Masjid Siglap yang asal wakaf itu ada kat situ. Tak percaya. Itu tetap masjid. Hukum masjid mesti ada kat situ. Ya. Itu tak digunakan, itu terpulang. Kita tak tahu siapa yang bertanggungjawab di situ. Dan orang perempuan haid tidak boleh masuk situ. Dan situ ada i'tikaf. Dan i'tikafnya lebih besar di situ. Kerana sudah terang wakafnya dari zaman per zaman. Tapi sayangnya sekarang itu tak digunakan. Cuma letakkan tahap Quran, tahap kesimpangan itu yang digunakan yang baru lah. Itu dari segi pembedaannya saya tak tahulah macam mana. Sepatutnya itulah yang menjadi main prayer hall. Baik tanah itu wakaf asal. Dan mesti ada. Siapa yang isyarkan? Kalau tuan punyanya isyarkan ya. Kawasan ya, kawasan betul. Ini memang masjid punya, kawasan masjid. Tapi nak katakan ini sebagai masjid, pasal apa? Ini sudah ada sirah wakafnya termasuk kat sini satu. Ini tanah ni satu kan? Ya, tanah ni ke satu. Hukum asal pasal dia apa? Pasal apa tak boleh? Kerana sudah ada
kiranya dia itu untuk masjid, apa saja yang berfaedah untuk masjid. Apa saja yang berfaedah untuk masjid. Oh, kita kata berfaedah untuk masjid sekarang madrasah. Orang nak belajar apa semua itu, ayah madrasah tu. Dan yang ini biarkan apa faedahnya untuk orang belajar. Sama orang belajar. Ini kira madrasah ni. Ya tak? Ada sembahyang? Sembahyang sah. Jemaah sah. Semua sah dengan syarat-syarat seperti ini. Tapi tentang nak katakan dia itu sebagai masjid, ada tahiyat? Tidak. Sebab niatnya sudah dari mula dibuat yang bahagian ini. Kecuali kalau yang punya tanah itu sendiri, bisa ada. Dia punya. Dia kata, saya wakafkan sekarang ini sebagai masjid. Jadi 2 masjid dia buat dalam 2 masa. 2 masjid dia wakaf dalam 2 masa. Dulu saya kata ini untuk maslahat masjid. Untuk kebaikan. Tapi sekarang saya mahu dia juga masjid. Wakaflah. Dia punya sendiri. Tapi orang lain tak boleh. Kalau orang lain wakaf, katalah dia mesti orang lain wakaf. Saya kata, siapa yang kau boleh wakaf ni? Aku punya ni. Aku dah wakaf untuk ini, kau boleh wakaf. Mana tak boleh. Sebab, lagi satu kali, orang yang wakafkan, mestilah dia berhak atas benda yang dia wakafkan. Hak dia. Itu cara. Ini bukan hak dia. Katalah satu orang, jawatan kuasa kata satu, kita isyaratkan sebagai masjid. Jawatan kuasa ini setuju. Ada jawatan lain tak setuju. Atau orang ramai tak setuju. Dia jadi hak orang ramai. Tak ada otoriti dia. Cara. Supaya itu wakaf atas. Sebab ini, bezanya gini. Yang ini dah tak boleh diubah lagi untuk buat apa-apa lain. Tak boleh. Nak bikin jadikan madrasah, tak boleh. Ya. Apa lagi kita nak bikin? Kata nak bikin office kat sini, tidak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi sini mesti boleh. Walaupun ini wakaf, tapi dia untuk faedah masjid. Kenapa bikin office sini? Office saja tak cukup. Ini pentadbiran. Buat boleh. Tapi nak jual ini. Untuk apa? Untuk kita dapatkan hasil. Tak boleh. Jumaat sah. Salat semua sah. Semua sah. Tapi tahiyatul masjid dan i'tikaf tak ada. Tak ada i'tikaf. Dan kita kata tadi, ambillah macam Raudhah punya tadi. Yang dikatakan untuk mendapatkan pahala 40 sembahyang itu di Raudhah. Sebab lain tak ada. Sebab itu orang mengumpul ke Raudhah. Tak bawa ke Raudhah. Yang lain itu dia juga. Tapi di sana tidak fadilatnya seperti itu. Sebab itu yang asal. Raudhah itu ya. Kosong sajalah. Dapat pahala duduk belajar je. Tak boleh etikam. Atas ya etikam. Sebab itu ada setengah orang. Dia suka belajar dalam masjid. Dia kata dalam masjid bagus dapat etikam. Kalau belajar di hall ke apa. Masjid-masjid baru kan. Bahagian hallnya bukan masjid. Pasal apa kalau bahagian hallnya masjid. Perempuan uzur tak boleh masuk kelas-kelas. Barangkali untuk orang lelaki saja. Padahal itu. Jadi itu dikira. Miskin situ saja juga. Jangan asal. Ikut saja. Ada batas. Ya. Walaupun dia besar. Jadi bahagian ini saja. Sama lah macam masjid Haram lah. Masjid Nabi lah. Masjid Nabi dan besar. Tapi yang ini tetap Raudhah di situ saja. Sebab ditandakan. Yang hijau ni, ya, surah Allah yang hijau ni, yang asal, yang ini bukan. Jadi pun nanti buatlah satu tanda yang asal ini. Yang ini tambahan. Ya.
mengaji, tempat mengaji lah. Tak boleh. Dan kalaupun tak boleh sebab orang mengaji. Kecuali kata tak ada orang mengaji lagi, tak ada orang nak mengaji lagi. Tapi pun dia tetap wakaf jadi orang muslimin punya. Tak ada siapa yang boleh ambil kalau dia kata ini aku wakafkan tanah rumah ini untuk tempat orang mengaji. Belajar mengaji ke orang mengaji biasa tak kira lah mungkin. Pokoknya tempat mengaji. Tak ada orang mengaji. Jadi hak orang Islam. Katalah tempat itu diambil alih atau dijual apa-apa. Dia punya bahagian tu tetap untuk orang mengaji. Kena buat baru punya tempat orang mengaji. Itu mesti. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Itu waris. Terpaksa lah waris yang punya hak. Kenalah berkasih tahu. Siapa yang berhak. Maka juga majlis tak tahu kan. Kalau orang beritahu ni. Macam ada satu tanah. Ya. Ada satu keluarga. Sebahagian dari tanah itu wakaf. Kecil. Tapi tak dibikin apa-apa. Yang 3 suku tanah besar. Waris punya. Yang kecil saja wakaf. Kemudian diserahkan pada majlis. Majlis nak buat apa-apa pun tak boleh. Tanah itu kecil. Ya. Majlis merayu kepada pihak waris yang lain. Kalau kiranya nak jual, juallah kepada majlis. Alhamdulillah waris disetujui. Dijual kepada majlis. Dan majlis wakafkan semua sekali. Itu dia buat rumah wakaf. Lorong apa? Lorong L ke lorong apa? Kalau tidak dulu sebahagiannya wakaf semua lebih sikit. Tapi orang yang punya tanah kata kita nak jual. Dijual kepada majlis agama Islam dengan harga pasaran biasa. Dan majlis beda. Jadi rumah wakaf untuk kaum muslimin sendiri. Ya. Itu pula ada masalah lagi. Kalau Nabi kata arba'ina salat, 40 salat, maknanya 40 salat itu biasanya dipahamkan fardu. Fardu, ya, 40 fardu. Oleh sebab itu zaman dulu bila orang pergi haji, dia mesti paling kurang duduk Madinah 8 hari. Dulu biasa sistem 8 hari untuk mendapatkan 40 waktu. Tetapi sekarang ada pula fatwa mengatakan Nabi kata arba'ina salat, 40 sembahyang. Nabi pun tak bilang waktu. Bolehlah 40 sembahyang, sunat pun boleh. Apa saja kira sajalah. Ada fatwa begitu. Tak tahulah fatwa itu memang nak menyenangkan orang ke atau nak menyenangkan pasal tak boleh duduk lama kat sana ke, wallahu a'lam lah. Awak sembahyang sajalah. Ya 40 waktu saja. Niat awak nak pada kan? Awak buat. Ya. Qada 40 qada yang lama-lama qada itu. Jadi saya juga sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa adkhil kulla halalan daima wa khilla ajhiya ulama nahwa bil khairi wa nuqba kulla shar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله على المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر والحمد لله رب العالمين.